menjadi warna cinta. Udahlah segalanya, tiada mentari lagi yang mengiringi perjalanan. Gadisku terindah padamu karena tak pernah meminta selain cinta. Dialah gadisku selama-lamanya. Gitu lagu medley ya. Medley. Medley. Kenapa main lagu ni? Itulah kita pun tak tahu kenapa. Ucap selamat datang dulu. Kita ucap dulu Ucap dulu. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang, selamat menonton rancangan Musrat Channel episod ke 11. Diam tak diam sudah episod 11. Kita masuk minggu ketiga berpuasa pada tahun 2022. Cukup? Alhamdulillah. Ya memang kewajipan kita. Bulan kemuliaan, bulan Ramadan. Sedap. Sedap kan? Iman. Okey, jadi kita kembali pada lagu tadi. Lagu tadi. Kenapa kita pilih lagu yang dua ni tadi? Okey, lagu ni satu tu kita buat macam reggae sikit sebab menurut Roko pun cerita tadi kan. Sebenarnya itu sampel yang arwah J.S. Kevin berikan lagu tu asalnya. Betul. Jadi, lepas tu yang lagu kedua tu lagu Gadisku. Tu dia sebenarnya kita nak bagi tahu lagu ni dua-dua major key. Dua-dua lagu major key. Jadi lagu major key pun sebenarnya banyak yang sedap-sedap juga kan. Mana ada yang ada setengah orang bagi pendapat dia cakap lagu yang boleh hit lagu minor key. Memang lagu dekat negara kita lagu hit banyak yang minor key yang jadi popular kebanyakan. Tapi lagu-lagu major key pun ada yang popular. Macam ni lah contoh. Banyak juga kan. Termasuk yang kalau kita tahu Gerimis Mengudang pun dia major key. Major key. Dia maknanya jadi satu yang dia boleh pergi jauh. Pergi jauh. Tu yang boleh pergi ke Hong Kong, ke China. Sebab Hong Kong, China tu diorang memang biasa dengan major key. Kan? Lagu happy-happy semua. Lagu raya dia kan kongsi pacar kan happy betul, kan. Ting teng teng teng. Jadi maknanya kalau kita nak compose lagu, kita boleh mana-mana chord kita gunakan. Major key ke minor key, dua-dua boleh menjadikan lagu tu lagu yang sedap. Betul. Kalau tanya saya lah kan, sebenarnya lagu major key ni sebenarnya dia lebih menusuk dan dia sampai kepada masyarakat Malaysia ni, dia semua kaum boleh menerimanya. Antaranya apa? Lagu Manbai. Kalau kita pergi kelab ke kan, pergi kafe, bar ke, lagu biasa apa kawan-kawan musician kita biasa diorang dapat daripada China, India ni? Kau Ilhamku. Lagu Belayan Jiwa, Carefree. Lagu Sama-Sama, Freedom kan? Freedom. Semua tu major key. Betul. Rahsia dia, semua boleh terima lagu-lagu major key. Lagu Ella antaranya, lagu apa? Lagu apa tu? Tapi kini bila dewasa layar impian. Major key. Lagu-lagu yang pergi. Pergi. Lagu major key pun boleh pergi. Lagu minor key pun boleh pergi sebenarnya. Boleh pergi. Tapi dia kita happy sebenarnya. Ya, major kita key happy. Kan? Tak stres lah. Tak pilu hati. Minor key. Acik spin. Tapi kenapa kita cerita pasal lagu major key, minor key ni sebenarnya? Ini kita terpengaruh dengan soalan tadi. Kita kena jawab soalan dulu. Jawab soalan. Kita tadi semak-semak soalan minggu lepas. Dia tanya pasal lagu. Kita tengoklah. Kita tengok lagu. Saya akan jawab soalan dulu untuk kali ini daripada Daniel Zikri. Daniel Zikri tanya, Abang Musa, dalam album Exist pertama tu lagu apa yang paling gemar secara peribadi? Dan kenapa suka sangat lagu tu? Lagu yang saya paling suka lagu Rahsia Pencemara.
Oh. Kenapa, Ini, kenapa? ini bukan pasal dia major key ke dia minor key. Okay. Tak. Sebenarnya lagu ni lirik dia tu dia sebenarnya dia boleh menyebabkan kita rasa lagu ni membantu perasaan. Sebab masa saya boleh anggap masa zaman tu kita ni kalau suka kat seseorang, kita tak berani nak Terus terang. nak terus terang. Nak terus gelap pun susah juga kan. Jadi nak terus terang tu tak berani. So jadi bila lagu ni dia buat berkurun lama ku rahsiakan cintaku padamu kan. Jadi maknanya lagu tu lepas lagu tu saya dengar kali pertama, saya cakap, oi lagu ni boleh guna ni kan. Boleh guna ni. Boleh buat modal. Boleh buat modal, berguna. Jadi masa tu lagu tu siap, saya bagi dengar kat seorang yang saya suka sebenarnya kan. Waktu tu. Jadi bila tu, tapi saya tak cakap pun, saya cakap cuba awak dengar lagu ni kan. Jadi lagu ni satu yang menarik untuk saya. Jadi lepas tu bila dia dengar lagu tu, saya jadi berkawan dengan dia. Alhamdulillah. Macam tu Rezeki. lah. Jadi rasa pun cemara lah. Cerita. Okey. Okey, seterusnya. Ni daripada Nur Azwan Irfan Ahyat. Dan 4 orang ke? Nur Azwan. Nama anak tu. Oh, ya. Yeah. Biasanya. Tak nama sendiri kan. Okey, macam ni. Dia kata, teringat konsert Exist di Keluang. Tahu pasal konsert pun tertengok poster di bus stop. Momen yang diingati aksi Alung Syah lambung gitar. Betul kan? Jadi tadi sebelum kita buat sesi rakaman ni, kita tanya Alung sendiri. Long, betul ke kau ada lambung gitar? Jadi Alung cakap, memang betul. Alung ada buat 2 kali kata dia. Satu dekat Titi Wangsa, satu lagi dekat Keluang tu. Dia lambung gitar. Tapi dia cakap dia tangkap balik gitar tu. Kalau jatuh, berkecai gitar tu. Kita bukannya band Mak Saleh. Mak Saleh. Masuk. Boleh lambung gitar, boleh patah gitar kan. Jadi itulah. Jadi betul. Okey, itu je. Oh, boleh ingat tak? Alung tanya itu. Tu Alung tanya tadi. Ingat ke diorang Macam mana boleh ingat? Cuba jawab. Komen balik. Masa tu umur berapa dan macam mana keadaan masa tu? Cerita sikit. Apa yang berlaku masa tu? Kagum ke apa ke? Kan. Saya pun dah terlupa sebenarnya. Tapi bila tadi dengan soalan ni, kemudian tengah minum dengan Alung tadi kan kita. Jadi tanya dengan Alung, betul. Kan. Hebat dah diorang ni. Hebat. Album pertama tu. Yang mana gitar tu lagi tinggi daripada dia. Okey. Ada soalan lagi ni. Daripada Kefli Ayub Pictures. Betul ke budak-budak Exist pernah main Ghazal di restoran remaja Batu Enam dulu? Restoran main Ghazal. Restoran remaja Batu Enam. Okey. Saya ingat lagi restoran remaja ni dia restoran seafood sebenarnya. Dia dekat Taman Kobena. Dia opposite dengan studio selalu kita praktis tu. Jadi bila malam kadang-kadang kita makan dekat sini. Bila bos belanja lah. Zaman tu mana ada, kalau orang tak belanja tak pergilah kedai macam ni kan. So jadi dekat situ yang pasal Ghazal tu sebenarnya kita orang tak pernah main. Tapi bila yang restoran remaja tu makan, yes, ada. Tapi macam mana dia boleh timbul persoalan ni? Tak tahulah, mungkin ada gosip Mungkin Exist tu dulu main kat perform. Mungkin ada si Anu cerita kepada si ini, si ini cerita kepada si Anu. Kan? Jadi cerita dia main Ghazal. Tak ada cerita tak main Ghazal kat situ. Tak pernah main Ghazal lah. Ada pengalaman ke apa tak ada? Tak ada lagi. Okey. Kalau kawan saya ni ada dia main Ghazal. Ghazali untuk Rabi'ah. Okey. Nak sambung lagi? Sambung. Sambung Suka sambung. Syok ni baca soalan. Okey. Ini daripada His Azli. Cakap, Assalamualaikum Bang Musa. Betul ke masa lepas album Anugerah 1994, Exist ada rekod lagi album dengan Mamat tapi tak dapat rilis sebab ada konflik dengan syarikat rakaman Exist masa tu? Dan kenapa Mamat tak ikut Exist bersama BMG masa tu? Sekadar ingin tahu sebab lama dah tertanya-tanya. Kalau jenis tertanya-tanya macam ni, saya suka nak menjawab-jawabnya. Okey. His ataupun Azli.
Okey, memang betul kita ada rekod satu album dengan Mamat yang selepas album Anugerah tu. Itu sepatutnya album ketiga exist. Dan dalam album tu lah ada lagu Tak Mungkin Berpaling sebenarnya. Slam. Yang Slam dan ambil lagu tu. So jadi kisah ni ada macam persamaan lah, macam nanti saya ceritakan pasal lagu Rindu Serindunya Spoon. Okay. Jadi kisah lagu ni sebenarnya ada mirip. Jadi bila satu hari tu lagu ni kita tak dapat riliskan album dia ataupun agak lambat tu, jadi komposer dia berhak untuk tarik balik lagu tu dan bagi kepada orang lain. Sebenarnya komposer tu berhak untuk ambil lagu tu dan dia bagi kepada penyanyi yang lain contohnya. So jadi dekat situ pernah kita terjadi pada lagu Rindu Serindunya. Maksudnya masa tu, tapi bukan kita yang nak tarik, masa tu bos BMG, nanti saya ceritakan. Okey. Jadi yang kita jawab dulu soalan His Azli ni. Jadi kita dah record album tu, memang siap satu album, dan sebahagian lagu tu pula kita ambil, dan mana lagu-lagu yang kami cipta, sebab kami sebagai komposer kami berhak untuk tarik lagu tu dan bawa ke album Exist yang kemudian dinyanyikan oleh Izzat dalam album Diamu Gunung Berapi. Jadi dekat situ sebenarnya kalau siapa perasan, syarikat lama kami dia ada rilis satu album Mamat yang sebenarnya track tu kebanyakannya ataupun 100% memang kami mainkan. Dan Mamat nyanyi waktu tu untuk album ketiga. Tapi album ni diriliskan sebagai album Mamat yang kedua, solo yang kedua. Selepas album yang ada lagu Salju di Danau Rindu tu. Jadi album ni dikeluarkan. Dia tulis Mamat Exist macam tu lah. Ada lagu Cinta Dua Benua apa semua dalam tu kan. Kemudian yang dia cerita pasal konflik tu, syarikat rakaman, kenapa Mamat tak ikut exit bersama BMG. Okey, cerita dia sebenarnya asalnya Mamat dah ikut bersama kami untuk berhijrah ke BMG. Maknanya kita dah ada kesepakatan. Dah ada kesepakatan untuk keluar dari record company yang lama dan pergi ke syarikat rakaman yang menyebabkan ada konflik yang berlarutan waktu tu. Jadi bila kita berhijrah sebagai itu, yang kita cakap kita berhijrah ke Kuala Lumpur, kita hanya bawa barang yang ala kadar je, dan kita beli peralatan yang saya pernah ceritakan sebelum ni dalam episod yang sebelum tu. Kita beli tilam, beli bantal, beli peti ais kan, benda simple-simple dan perlu saja mesin basuh kan. Dekat situ Mamat dah tinggalkan kita dalam mungkin seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Kemudian satu hari Mamat kata dia nak balik kampung kan. Jadi bila dia balik kampung, dia terus balik, dia tak kembali kat kita. Makna dia U-turn lah, senang cakap, dia U-turn, dia balik ke record company yang lama. So jadi kerana itulah jadi kita kehilangan penyanyi, dan akhirnya kita terpaksa lah buat audition untuk cari penyanyi baru. Dan Alhamdulillah kita dapat Izzat waktu tu. Itu yang jadi album yang itu ada beberapa lagu tu macam lagu Anak 90-an, Teater Mimpi, Kembali. Lagu-lagu yang dibuat oleh kami bawa ke album Diamu Gunung Berapi. Dan Alhamdulillah album Diamu Gunung Berapi mendapat sambutan yang bertahap goldies lah kat Malaysia kan. Tu berapa over? Itu 100? melebihi 25,000 unit masa tu. Salah saya album tu waktu tu terjual dalam 40,000 unit lebih. Tapi album tu meletup di Indonesia. Album lagu Alasanmu tu ditukar judulnya menjadi Mencari Alasan, dan album ni hit yang besar di Indonesia. Alhamdulillah. Okey, lepas tu itulah kisahnya. Ada lagi nak jawab lagi? Dah berapa soalan ni? Ada. Awak nak yang mana lagi saya jawab? Ni satu lagi ni. Ini kena jawab lah ni. Ini kita punya sumber rujukan juga ni. Sumber rujukan. Ini doktor ni. Ini kalau tak jawab ni rajuk dia. Dom. Tapi saya tak suka dia bila terbalikkan dom-dom tu semua tu.
kan. Mungkin dia minat yang songsang. Tak tahu kan. Okey. Okey, ini daripada Muhammad Rizal Azwar bin Sulaiman. Ini sebenarnya macam perbendaharaan yang tersembunyi ni. Kan. Okey. Thank you atas pencerahan pasal solo guitar works dalam album tu. Nanti aku adik kat Discord nak tanya. Macam mana kat inlay album first tu boleh salah label gambar Syah dan jadi Mus dan Mus jadi Syah? Apa pasal korang tak check inlay tu? Siapakah yang bersalah? Siapa designer kulit album first tu? Kat inlay album tulis design STCC. STCC tu siapa? Marah dia marah. Dia marah. Jangan marah dok. Okey, saya terangkan sikit dok. Okey, album ni album pertama ni bila kami masa tu sekumpulan sekumpulan anak-anak kecil bukan orang-orang besar. Jadi kita orang ni semua mengikut arahan je. Dan kita orang ni tak popular pun waktu tu. Jadi bila sesi fotografi tu siap, kita tak tahu pun siapa STCC tu. Lepas tu fotografer tu seorang lelaki bangsa Cina kan. Bila dia ambil gambar tu kita tengok background warna putih kan. Lepas tu kita dengarlah dia cakap. Masa tu dia ada bincangan dengan beberapa PR BMG waktu tu kan. So jadi bila dia cakap tu saya dengar antara words yang saya masih ingat lagi, dia cakap jangan ingat warna putih tidak cantik tau. Itu antara yang disebut lah kan. Jangan ingat warna putih tidak cantik tau. Jadi saya waktu tu lah saya terbayang, oh maknanya background yang kita pakai ni putih lah yang sekarang dia buat ni. Jadi maknanya dekat album tu nanti berwarna putih. Tapi saya tak dapat bayangkan lagi apa yang akan dia taruh. Bila dah siap tu nampaklah ada orang kata ada ubat nyamuk yang pusing-pusing tu kan. Itu dia panggil ubat nyamuk lah apa kan. Macam tu lah. So jadi sebenarnya STCC ni dia pereka kulit album tu. Mungkin dia tu juga fotografer tu lah yang buat untuk tu. So jadi dekat situ bila ambil gambar semua, dia tak tahu pun kita ni nama siapa kan. Kita tahu tu. Dan PR BMG pun itulah kali pertama jumpa kita kan. Jadi yang diorang ni pun mungkin dia hafal tapi dia tak terlalu tu. Bila balik mungkin bila jumpa balik dengan STCC tu ke apa yang nak letak nama tu ini siapa. Jadi nama saya pun tertukar. Kan. Saya pun sebenarnya kecewa. Jadi saya ada tegur waktu tu. Saya cakap nama saya ni tertukar dengan nama Syah lah. Kan. Saya jadi Syah jadi Mus. Kan. Jadi lepas tu dia cakap lah tak apalah salah nama sikit je. Kan. Tapi sebenarnya ingatkan album tu tak pergi jual banyak, jadi diorang pun tak fikir macam tu. Rupanya album tu jual banyak. Lepas tu album tu sampai kesudah dia tak pernah tukar pun nama saya dengan nama Syah tu. Yang tertukar tu. Oh, yang second pressing pun sama. Sama je, dia tak tukar kan. Jadi waktu tu kita nak mengadu kat siapa? Kita bukan tahu pun. Lagi satu masa tu kita ada production house, Jojo's Production kan. Jadi yang buat kulit album tu masa tu dengan pihak BMG. Kulit album tu bila nama saya salah dengan Syah. Jadi saya bila dapat surat peminat kan, bila kali pertama saya baca tu ada peminat yang mungkin baru cuba untuk mengenali, untuk tahu. Antaranya bila dia cakap macam dia sebut daripada gambar tu. Sebab zaman tu bukan macam sekarang ada media sosial kan, boleh kita boleh nampak. Album pertama Exist ni kalau nak tahu, tidak ada satu lagu pun yang ada video klipnya sebenarnya. Walaupun album tu terjual lebih 200,000 unit, tidak ada video klip untuk Muibu ke. Muzik-muzik pun tak ada? Tak ada. Dia tak ada buat video, mana khas lah buat video klip. Zaman tu memang tak ada video klip sebagai macam sebagai benda yang penting. Macam sekarang ni kita kalau buat satu lagu pun nak ada video klip kalau boleh kan. Kalau boleh 10 lagu satu album tu, kalau boleh nak ada 10 video klip. Zaman tu tak fikir video klip penting tau. Jadi yang penting kita akan pergi radio station, buat promosi dari shopping mall ke macam tu lah. Dari kedai kaset ke kedai kaset biasanya. Dan kita turun dari KL ke sampai Kelantan, Terengganu semua macam tu. Pergi radio station, pergi kedai kaset tertentu.
Itu diaturkan oleh PR. Jadi bila dapat surat dari peminat tu, dia antaranya dia cakap, Shah, you look so funny, and Mus, you look so serious, dia cakap. Jadi yang gambar Shah tu dah tulis Mus, jadi saya dah faham. Oh, dia cakap Mus tu so serious tu Shah lah sebenarnya, kan. Yang Shah so funny tu saya lah, sebab gambar saya tengah tarik band tu kan dekat situ. Jadi dekat situ bila dapat surat, kadang-kadang dia tulis kepada pada Abang Syah. kepada Mus, contoh kepada Mus. Saya cakap ini bukan bagi kat aku ni, ini bagi kat Syah ni. Kan? Jadi lepas tu kerana itulah saya jadi macam kurang perhatian nak reply. Nak reply ataupun nak balas. Saya anggap macam ini orang semua dah tersalah ni kan. Jadi saya rajin reply kalau surat yang dia bagi kepada Exist waktu tu. Jadi saya reply lah. Saya bantu untuk balas surat peminat. Tapi yang kalau dia tulis kepada Mus, saya cakap ini bukan untuk aku ni, ini untuk Syah. Itu yang jadi macam rasa macam alah, malas lah. Macam tu. Okey, doktor, okey. Okey, Saya balik Johor, jangan lupa kita kena mi kari. Dia sebenarnya baru bagi saya MP3 album Fish. Okey. Kan? Terima kasih Okey, itu saja soalan untuk minggu ni. Jadi untuk minggu depan ataupun bila-bila sajalah kalau ada soalan tanyalah supaya banyak soalan kita boleh jawab dan kita pun boleh jadikan itu sebagai salah satu konten sebenarnya. Jangan jawab soalan ni saya rasa dah berapa minit ni? Mau dekat 20 minit. Tapi ada soalan saya pun seronok tanya. sebenarnya. Seronok kan? Berikanlah soalan yang buat saya rasa nak jawab. Persoalan yang bertahun tu, dalam fikiran tu tak terjawab. Hari ni dah terjawab. Lambung-lambung gitar Alung pun sampai tak sangka ada orang ingat lagi Dia cakap maknanya bahaya sebenarnya. Mana tahu ada buat gila lain kan. Wah, aku ingat lu kau buat ni dulu kan. Bahaya kan. Mengapa terjadi perpisahan ini dikala asmara melebas sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini? Dikala hatiku terlukis namamu. Ya, gitulah lagu daripada kumpulan Spoon, rindu serindu-rindunya. Dan kumpulan Exist pun ada buat lagu tu. Exist pun ada, tapi tadi sedap juga suara kita tadi tu suara saya sini dia keluar ke sana. Sebenarnya kita ada buat trik tadi. Itu semua trik. Cerita pasal lagu Dia sebenarnya ada satu soalan tu. Ada soalan pasal kumpulan Spoon ke apa dia kata. Ceritalah sikit pasal kumpulan Spoon. Okey. Kita pun lupa dah siapa yang tanya. Boleh komen sikit? Okey. Sebenarnya lagu pasal lagu Rindu Serindunya tu ada orang cakap lagu ni Exist dapat dulu ke Spoon dapat dulu. Okey, saya kongsi sedikit pengalaman ni. Jadi kami ingat lagi waktu tu nak buat rakaman untuk album cari material untuk album Mutant. Album Mutan. Okey. Jadi bila tengah cari material untuk album Mutan ni, saya gerak ke sana kemari, pergi kat publishing, tengok ada siapa yang bagi lagu baru ke kan. Waktu tu saya jalan lah. Jadi antaranya satu hari tu Izzat. Okey, Izzat ni dia waktu tu dia mula rajin jalan sana sini, pergi studio sana, studio sini. Dia suka ikut kawan-kawan dia kadang-kadang yang ada kumpulan Storm ke apa macam tu kan. Dan dia ada pergilah ke dia studio Radio Vision ke apa. Jadi satu hari tu dia balik, dia bawa kaset. Dia cakap cuba dengar lagu ni, kata dia kan. Saya pun dengar. Cakap sedap lagu ni kan. Izzat nyanyi dia punya guard vocal.
Okey, lagu Rindu-Serindunya tu Izzat buat guide vokal dia yang sebelum arwah alung tu nyanyi. Jadi Izzat guide kan, jadi bila arwah alung tu nyanyi dia dah jadi mudah lah sebab Izzat dah Dia dah dah ada contoh, bagi contoh. mana cengkok terjadi. Izzat dah buat dah. Asalnya lah macam tu. So jadi saya cakap sedap lagu ni. Kebetulan pula saya tengah cari lagu untuk tu. Dia cakap lagu ni, dia cakap dah lama dah diorang ni buat tapi tak keluar-keluar album ni, kata dia. Kan, saya cakap oh iya ke? Lepas tu saya tanya lagu siapa? Dia cakap ni lagu Eddie Hamid, kata dia kan. Oh iya ke? Jadi saya cakap pinjam kaset tu bagi aku. Aku nak tanya Pak Aziz lah macam tu kan. Pak Aziz Bakar. Pak Aziz Bakar ni bos kat BMG lah masa tu. So, jadi bila besoknya aku pergi BMG, aku bawa kaset tu. Aku pergi bilik Pak Aziz. Pak Aziz cuba dengar kaset ni kan. Pak Aziz pun dengar. Lagu ni bagus tak? Kira kan. Siapa punya lagu ni? Kan. Cakap ni lagu Eddie Hamid, Pak Aziz. Eddie Hamid? Kata. Terus dia ambil gagang telefon tu, dia terus dial Eddie Hamid. Sebab Eddie Hamid tu waktu tu dia PR BMG. Kan. Dia macam baru lagi dah waktu tu. Jadi dia terus cakap, ni lagu ni kamu patut kena bagi Axis, kata dia. Kan, terus gitu dia punya cakap. Kan, jadi waktu tu Eddie Hamid ni pun dia membantulah kawan saya Noah Botak. Noah Botak ataupun nama pena dia Najar. Dia banyak tulis lirik untuk Wings. Kan, banyak dia buat. Dia antara kawan saya yang hebat lah menulis lagu tu. Lagu Deg FC tu. Debu 77 menyesal. Ibu Kota Cinta. Ibu Kota Cinta. Itu lirik tu dia buat. Jadi Noah Botak ni antara sahabat saya yang dia banyak membaca. Dia ni penulis lirik yang antara saya kagumi jugalah sebenarnya. Selain Arwah Lolok kan. Noah Botak. Jadi Noah Botak ni dia ada buat projek. Projek dia pertama ni lah. Album Kumpulan Spoon. Kan. Jadi dia dah buat tu, Eddie Hamid pembantu bagi lagu tu lah antaranya. Tapi katanya album tu dah siap, tapi syarikat rakaman dia tak mau release. Mungkin dia rasa album tu tak kuat ke apa kan. Live record. Live record waktu tu. Jadi saya bila dengar dia, mungkin Izzat cakap lama dah buat tapi tak release ni. Jadi saya fikir kalau lagu tu dia tak nak, kita ambil lah dekat untuk Aziz kan. Saya cakap Pak Aziz lah kena cakap dengan Eddie Hamid. Sebab bagi saya isu macam tu pernah terjadi dekat kita orang. Waktu lagu Tak Mungkin Berpaling tu, bila dicadangkan untuk sebab album Aziz masa tu macam katanya nak kena injangsi, tak boleh release kan. Jadi agak lambat, penyanyi pun tak ada. Jadi Syahri Amri masa tu memerlukan sebuah lagu lagi untuk Slam. Tu jadi Tak Mungkin Berpaling tu Syahri Amri maknanya request lagu tu nak bagi kepada Slam. Jadi dekat situ bagi saya komposer ada hak untuk tarik lagu. Jadi dekat situ yang Pak Aziz pun gunakan mana dalam situasi yang agak sama. Dia nak supaya Eddie Hamid tarik lagu tu dan bagi kepada Aziz. Macam itulah sebab Aziz memerlukan lagu untuk album baru. Dekat situ bila dia cakap macam tu, saya rasa Eddie Hamid ni dia terus bagi tahu dekat Noah Botak. Agaknya dia cakap apa ni Pak Aziz nak ambil. Hari tu juga Noah Botak telefon saya. Kan. Bukan telefon. Noah Botak ni pun kadang dia rajin singgah BMG. Dia datang kat BMG, dia jumpa saya waktu tu. Dia terus cakap, "Sir, nanti kita jumpa kat mahkamah." Noah Botak kan. Saya pun ternganga. Apa sebab tiba-tiba cakap, nanti kita jumpa kat mahkamah. Awak nak ambil ni lagu ni. Saya dah buat projek ni apa kan. Macam tu. Jadi saya kan diam je lah kan. Cakap sampai tahan nak jumpa kat mahkamah lah apa kan. Tapi itulah Noah Botak. Dia tetap kawan saya kan. Tapi mungkin kerana ada tekanan bila lagu tu nak diambil kepada Aziz, mungkin berita tu sampai kepada pihak Live Record. Saya rasa dalam masa beberapa minggu depan album Spoon keluar terus. Dan album Spoon meletup kan. Lagu tu memang hebat sebenarnya.
Jadi mana tak salah lah telinga saya mendengarnya, saya cakap lagu tu bagus. Kan? Jadi apa, itu salah satu kenangan lah. Izzat buat guide kan. Lepas tu Ada muzik dah siap masa tu dah? dah siap dah. Maknanya dia orang dah record. Sebab tu kalau kalau tuan-tuan perasan kan, lagu tu juga exist ada buat satu cover version untuk lagu Rindu Serindunya. Sebab masa tu lagu ni digunakan untuk mungkin buat satu album kompilasi ke apa kan. Macam tu, jadi masa tu Kompilasi Meletup rasanya. rasanya kan. Tapi Nama dia Meletup. mungkin kalau nak minta licensing daripada live record masih baru lagi. Mungkin tak ada kebenaran, jadi masa tu Eddie Hamid bagi kebenaran untuk lagu tu, ataupun dia cadangkan lagu tu masuk dalam album yang kompilasi tu, tapi exist yang record. Muzik exist lah. Exist main lah. Jadi kita buat. Ada sedikit perubahan lah. Kita tak nak record 100%. Memang dia cakap kalau boleh copy 100%, cakap kita ubah sikit lah, ada gaya kita sikit ke apa kan. Macam tu lah. Dan kalau perasan lah, sebenarnya orang tak perasan pun dalam lagu tu, sebenarnya waktu record drum tu kan, waktu record drum tu kita pun tak perasan mula. Ada satu part tu buat Ujang ni, masa tu dia bila recording, dia letak telefon kat pinggang dia tau. Kan, dia pakai telefon Alcatel masa tu, warna biru tau. Yang boleh sangkut kat pinggang tu kan. Jadi mungkin waktu dia record tu ada orang telefon. Sebenarnya dalam lagu tu ada bunyi telefon kan. Bunyi telefon. Ada satu part tu bunyi telefon dia. Tapi macam kita rasa macam tapi part yang dia main tu dah okey kan, dan bunyi telefon tu tak berapa jelas. Dan kita bila masuk gitar, bass semua, bunyi tu tak dapat didengar. Tapi kalau dia buat tracking balik, boleh dengar bunyi telefon tu. Dalam lagu tu ada bunyi telefon. Kalau buka sekarang kat YouTube ada dengar? Tak dengar. Tak syok. Tak boleh. Tapi saya nak beritahu waktu tu ada. Sebab masa mixing tu saya cakap, bunyi telefon lah. Kan dalam tu. Itu tambahan. Tapi itulah kenangan. Okey dah, hampir menjadi lagu exist lagu tu. Lagu tu memang sebenarnya lagu yang special untuk Eddie Hamid, sebab tu lagu kebangkitan Eddie Hamid tu sebenarnya kan. Lagu yang first dia meletup. Lepas tu memang dia banyak lagu dia. Banyak terus meletup dan meletup. Dia bagi gantinya selepas tu dia bagi lagu Dirantai di Gelangit Rindu. Itu lagu Eddie Hamid lah untuk kita orang. Jadi Eddie Hamid ni kalau semua mungkin orang tak berapa tahu karakter dia. Sepanjang saya mengenali Eddie Hamid ni, dia ni seorang yang berperwatakan, dia sedikit lucu tapi dia antara orang yang kalau cakap lemah lembut. Eddie Hamid ni, dia lembut dan dia sangat susah untuk menyakitkan hati orang lain. Saya tengok Eddie Hamid ni. Jadi saya rasa dia antara seorang sahabat yang saya kenali, antara yang orang yang sangat baik sebenarnya. Sebab tu agaknya rezeki dia murah kan, dia disukai ramai. Sampai sekarang dia bertahan kan. Rambut pun lebat lagi sampai sekarang kan. Tu rezeki dia tu. Rezeki. Betul. Okeylah. Itu sebenarnya kita menjawab soalan daripada minggu lepas ke apa. Dia kata, bang, tak ceritalah sikit pasal kumpulan Spoon kan. Sebenarnya kita terus jadi satu cerita terus. Cerita dah. Ada satu bahagian yang saya nak cerita tentang arwah Alung tu kan, Alung Spoon tu. Arwah Alung Spoon ni dulu dia pun rajin singgah kat rumah kita orang. Dia sebab dia ni baik dengan Izzat sebenarnya. Dia baik dengan Izzat. Jadi daripada saya pun tak pasal sebab dia akan lepak kat bilik Izzat kan. Dia tumpang mandi kat rumah kita orang kadang-kadang kan. Tumpang mandi ke apa, nanti lepas mandi Izzat cakap, dia lepas mandi dia akan tukar seluar. Kan macam, Zat, aku nak pinjam seluar kau lah Zat. Macam tu je, selamba je dia. Lepas tu dia pakai seluar Izzat. Seluar dia tinggal kat situ. Dia memang dia cakap dia memang perangai macam tu. Dia pergi rumah Wani nanti kan. Mungkin dia rasa macam tak nak nampak benda yang sama je kan.
Bagi saya tak salah. Pembersih agaknya. Pembersih. Tapi seluar dia tinggal. Jadi macam dia tukar suka sama suka lah macam tu. Mungkin saiz dia pun sama dengan Izzat kan. Dia boleh ngam pula tengok kan. Jadi itu antara dia lah. Antara kenangan dengan lah. Alung Spoon kan. Dia antara penyanyi yang saya pun suka dengar dia nyanyi. Dia sedap. Berbakat. Kita telah kehilangan dia lah. Kehilangan. Sekejap je dia mencapai populariti tu. Allah lebih sayang dia. Gone too soon. Ya. Only good die young. Hanya yang baik mati waktu muda. Tapi kita tak baik ke? Mungkin kita tambah kebaikan lah. diberi masa yang panjang untuk bertaubat ke, untuk buat amalan ke kan. Tambah kebaikan lah. Tambah kebaikan. Itu kita purpose of life kita lah. Ya. Terlalu dalam kan untuk anda hadap. Tak apa, itu tanggungjawab kami sebagai dai untuk menyampaikan dakwah. Walaupun dengan cara gini. Kalau dai kena tulis nombor akaun depan. Okey. Okey. Bikin kubah. Nanti buat kubah 500k. Kubah tu ialah budaya, itu sebenarnya seni bina. Seni bina Turki. Bukan budaya Malaysia pun. Malaysia ni atap Minangkabau. Tapi tak apalah, kita nak tiru macam tu, tak apa salahnya kan. Tapi itulah, fikirkanlah keutamaan kan. 500k boleh dapat boleh dapat satu masjid tu kan. Ada satu masjid kan. Kalau beli rumah, surau siap lah. Kalau buat rumah rumah mampu milik kan. Untuk orang-orang yang memerlukan, dapatlah juga 20 biji agaknya. Boleh lah. Okey tuan-tuan dan puan, begitu sajalah konten kita pada minggu ini. Semoga anda mendapat manfaat daripada perbincangan kita tadi. And dan kita tengok pun Alung macam nak sambung rakam lagu raya katanya. Ya, rakam lagu raya. Tak sabar ni nak tonton. Baju raya pun siap bawa benda kan. Tanjak pun ada. Lagu Azina Aziz katanya. Okey tuan-tuan dan puan, jumpa lagi pada minggu depan. Bye bye.